cukup ya, dan kita melakukan dengan sedikit selawat kepada Nabi, lagu, kemudian kita tutup dengan Rasulullah, kemudian selawat kepada baginda. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahim, al-Malikul Quddus as-Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar, al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffar, al-Qahharul Wahhabur Razzaqul Fattahul Alim, al-Qabidul Basitul Khafidul Rafi'ul Mu'izul Mudhillus Sami'ul Basirul Hakamul 'Adil, al-Latiful Khabir, al-Halimul 'Azim, al-Ghafurul Shakur, al-Alimul Kabirul Hafizul Muqim, al-Hasibul Jalil, al-Karimul Raqibul Mujibul Wasi'ul Hakimul Wadudul Majidul Ba'is Syahir, al-Haqqul Wakil, al-Qawiyul Matin, al-Waliyul Hamid, al-Muhsil Mubdi'ul Mu'id, al-Muhyil Mumit, al-Hayyul Qayyum, al-Wajid, al-Majid, al-Wahidul Ahadul Samadul Qadirul Muqtadirul Muqaddimul Muakhirul Awwalul Akhir, al-Zahirul Batinul Walil Wata'alil Ghawrut Tawwabul Muntaqimul Ghafur Rauful Malikul Mulki Dzul Jalali wal Ikram, al-Muqsitul Jami'ul Ghaniyul Muniyul Madi'ul Dharr Nafi'ul Nurul Hadil Badi'ul Baqi, al-Warisul Rashidus Saburul Ladzi laysa kamithlihi syai'un wa huwa as-Sami'ul Basir. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Sedikit lawat kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari silakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
ucapkan selamat datang kepada semua kita, penikmat kita, pemuda kita, semua dan muslimat dan tuan-tuan puan ada di sini. Moga-moga kita mendapat rahmat daripada Allah untuk kita nak kenali lebih jauh lagi siapa dia Yahudi, untuk nak kuasaikan muka bumi ini. Yang awalnya saya akan kenal diri saya dulu. Saya Umi Aisyah Nai Tauhid sebenarnya asal daripada Shubua, China, negara China. Datang Malaysia tahun 97, tahun 97, tahun 98 pokok Islam dalam pada sekolah BPM dan seterusnya berjumpa dalam bidang belajar akademik dengan agama sama-sama sekali. Kadang-kadangnya kita perlukan perubahan macam saya Umi sebagai kata diri Umi, maknanya datang Malaysia dalam keadaan non-Muslim atau family yang asal ayah atau datuk daripada family Yahudi di China, Yahudi yang bukan keberadaan kita semua. Maknanya sini bila datang di Malaysia dalam keadaan non-Muslim, bukan Muslim. Bila kita kenali Islam, tengok dengan muslimat kita semua, masa dulu tengok macam tu muslimat rasanya jatuh hati dengan Islam itu. Tak apa, lepas tu kita akan cakap. Terus sekarang kita bentuk dalam kita nak kenali Yahudi. Kena bangun dan sini kita ambil perhatian dan kita perlukan perubahan. Kita nak tahu Yahudi ini dia kenal kita dan dia berkuasai kan fikiran kita, dia berkuasai kan semua sampai semua ada muka bumi ni tak ada makanan dah. Ini makanan Yahudi yang ada di sini. Di belakang, bukan? Jadi kita tengok tentang Yahudi, tentang dia apa dia nak buat kat kita. Sekarang berkuasa di bumi ini penuh dengan makan kirah. Buat kat kita tengok. Masyarakat orang Yahudi yang ada di sini dan yang kod-kod orang Yahudi pun ada di dalam ini. Kita akan tengok satu-satu. Katanya sini untuk ilmu penuan dan ubi seperti Yahudi yang asal apabila kod Islam, apabila kita memahami tentang surah Al-Fatihah Rahmanir-Rahim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada di sini ubi berbuat biasa dalam orang kalangan Yahudi. Kita buat semua, kita tak makan tentang ubatan, semua tentang ubatan, makanan, pakaian, semua kita akan buat semua. Jadi lapang Yahudi, kita tengok lapang Yahudi. Jadi sini bahagia untuk nak lain. Jadi tanda barang Yahudi ini mata sebelah. Dan siapa dia mata sebelah saya ini kita akan tahu kata tentang yang mata sebelah ni apa dia kita tahu. Dan ini cara dia nak masuk dalam ini Dajjal yang kita sekian di rumah Dajjal yang kita akan temu dan persediaan kita untuk kita nak bertemu dengan Dajjal macam mana dalam Dajjal ini.
Tetapi Umi nak lapar dulu sebab nanti peringkat awal ni kita ada ini. Yang di sini kita tengok, di sini yang B memposisikan dia ini dengan 5, bukan 4 perkara dan 5 perkara. Nombor 1, family. Dan family kita fashion, fun, food dan fashion. Fashion pada sini dengan fun, food, fashion, film. 5 perkara yang kita tengok. Family, kita tengok family kita sekarang, bukan family Islam lagi. Seorang ayah tak mampu memberikan teguran yang terbaik untuk anak dan tak mampu mendidikkan anak-anak dengan keadaan baik. Dari sini kita tengok apa dia? Seorang suami tak mampu memberikan teguran kepada isteri. Sayangnya isteri, sayangnya seribu sayang. Tetapi apabila kita macam isteri belum pakai, kita akan jadi masih tak cukup lagi. Isteri kata tak, abang kena ikut fashion. Aku ada di dunia sekarang. Dalam sistem family, sistem rumah tangga kita rosak habis. Ini sebab dalam pemikiran kita dah dihasil, kita dah disusun oleh Yahudi ini. Pada sini tentang family, Allah buat kita tengok sekarang. Tak ada siapa nak risau tentang siapa dah. Yang ibu ayah risau anak tentang takut tak lepas peperiksaan UPSR, SPM, dan takut anak kita tak lepas peperiksaan. Tetapi tak risau pun satu hari bekalan apakah yang anak kita akan bawa bertemu dengan Allah. Ini kadang-kadang kita takut. Seorang suami dah sayang isteri, sepenuh dengan isteri, tetapi tak risau bagaimana isteri kita di dalam kubur. Kita lupa sekarang. Ini makna sini kita benar semua dalam ni. Makna kenapa mereka nak hasut sistem dalam rumah tangga kita habis. Tak mampu lagi nak menegak seperti yang bagi kita Rasulullah yang menegakkan rumah tangga kita seperti rumah Islam yang murni. Rumah Islam yang sejati kita tak mampu lagi sekarang. Pada sini Allah berkata, Maaf hijrah tahun baru. Kita sama-sama ubahlah. Untuk mensebarkan kasih sayang kita seperti mana kasih sayang seorang Muslim, seperti mana baginda risau tentang kita, sayang kita yang baginda sayang semua sampai hampir wafat, angkatkanlah ibu mati sehat, selamatkan umat aku. Baginda risau tentang siapa? Tentang kita baginda risau. Takut kita ditipu, takut kita didakyah, takut kita dihasut oleh fikiran. Yang pertama, orang akan kuasai kita tentang fikiran-fikiran kita ini. Pada fikiran kita lah, hadiran fikiran. Kadang-kadang kita cakap tentang kebangkitan atau pun tak ada orang minat lagi. Tak ada siapa minat lagi. Ini perkara-perkara yang terjadi di dalam masyarakat kita. Dapat kita tengok bulan Oktober yang lalu, Pesta Arab, subhanallah. Pesta Arab dalam Malaysia. Anak-anak muda kita pakai minat Arab. Habis dalam Malaysia. Muda mesti diangkut dengan bas minat Arab. Lepas Pesta Arab kita ada apa lagi? Pesta anjing. Kita tengok kita takut sangat-sangat apa dah jadi dalam negara kita sebagai negara Islam kita yang ada di sini. Pada di sini kita apabila kembali kita balik rumah kita tanya sendiri. Rumah tangga kita ni rumah tangga Islam belum? Ada setengah rumah tangga suami dan isteri mula pada nikah sampai hari tua tak pernah baca Al-Quran sekali. Tak pernah. Seorang anak lelaki tak mampu menjadikan imam untuk ayah dan ibu. Seorang suami tak mampu menjadikan imam dan untuk isteri dan anak-anak lagi. Sekarang kita tengok Allah takut gurun sangat-sangat tentang ancaman ini yang mereka bawa untuk nak Allah kepada kita. Di sini lepas tu kita tengok yang kedua, fashion. Pakaian sekarang kita tengok Allah dan dunia ni pakaian kadang-kadang kita tengok pakaian nampak macam muslim, tapi Allahu Akbar kita tengok seluar jin pun pakai ketat, jin tu tak tahu lagi, tapi Allah kata bersama anak-anak muda kita tak kira lelaki dan perempuan pakai, kita ikut orang habis. Dia tudung kalau boleh pendek-pendek lagi, dia tudung bukan kata tudung sahaja, trend fashion. Sebab Umi pernah kata kepada masyarakat muslimat kita, Umi kata muslimat orang Islam ni tak perlu pakai tudung. Betul tak? Betul tak? Tak perlu pakai tudung.
Tetapi muslimat kita kena tutup aurat. Seorang suami tak mampu lagi bagi teguran kepada isteri. Bila isteri kita tidur elok dah, kaki lalu mana pula, habis dah kita. Kita teliti sampai habis atau tidak. Dan ni masalah kita. Kita tengok Allah bukan kadang-kadangnya. Kita tengok tentang makanan, kita tengok tentang semua ni, tentang fashion ni. Ada negara Malaysia, berapa orang sana. Kalau pakai jubah, tak boleh pakai dah korang. Tak ikut zaman, lupa hari dah. Kita berpuasui, kita pakai macam-macam. Kita buat macam-macam untuk nak sesuai dengan masyarakat tu. Tapi kita menyalahikan apa yang Nabi suka pakai, kita lupa. Kita lupa sekarang ni. Kita tak tahu lah benda yang kata kita tak seronok pakai jubah. Seronok tengok macam contoh Umi dulu masuk Islam, sebelum masuk Islam. Tengok muslimat, budak-budak sekolah agama pakai baju kurung cantik yang mulianya, tambah-tambah lalu dekat masjid. Kalau masjid dalam pakai sekolah JPM, orang pakai baju kurung. Tengok pakai baju kurung macam ni, cantiknya, polisnya, berserinya, mulianya wanita itu dia dengan baju kurung. Tapi kita sudah habis dah fashion kita. Kita dah habis dah. Kalau kita pakai baju kurung, ada mirip-mirip sister pun ada. Betul tak? Kadang-kadang pun ada pakai tu. Mirip-mirip sister. Sister dah macam mana? Pakai kerudung labuh, semua labuh, tutup sampai bawah pusat. Bagus, cantik, comel. Dia tapi ikat belakang, pin kat belakang, lebarkan belakang sikit. Sister, ini pakaian sister. Maksudnya kita kadang-kadang kita tak waspada. Allah buat kalau kerudung, hak yang labuh kah, hak yang pendek kah, nipis, boleh nipis lagi. Kita tengok pakaian Allah. Anak kita tak ada siapa nak risau lah tentang kita. Kalau kita tak risau tentang diri kita, di sini orang kata sementara tahun baru kita, ajarah kita, ubah diri kita. Ambil agama jaga agama kita. Tentang agama kita lah benar hidup. Kita tak perlu. Sebab Yahudi dia tak terreda. Dalam Islam dia tak terreda untuk orang Islam nak baju. Kita tak, orang Yahudi dia tak perlu dia ni. Dia tak boleh, dia tak terreda orang Islam hidup dalam hukum bumi dengan keadaan aman damai. Dia tak perlu boleh tengok orang Islam apabila nak menegakkan hukum-hukum Islam. Ini Dajjal Yahudi. Ini muslihat Yahudi yang berlaku kepada kita sekarang. Apa yang kita dapat fikirkan. Dan seterusnya, makanan. Kalau makanan, saat lagi lepas ni, mungkin akan tunjuk makanan. Makanan yang dia tunjuk kat kita sekarang ni seolah-olah Dajjal belum keluar lagi. Tetapi, makanan bagi orang Islam tak ada. Orang yang beriman, orang yang mukmin tak ada. Kita dihasut bangun pagi-pagi, anak kita sebelum pergi sekolah, atau ke sekolah, minum air dulu, betul tak? Air panas, minum panas, minum oli, minum melo. Sedangkan kita memberikan satu dos untuk lemah fikiran berfikir tentang Allah. Kita beri ubat kepada anak kita satu dos, satu cawan melo sama dengan satu dos. Tenaga kuat, tapi otak lembab untuk berfikir tentang hak Allah atau hak-hak kebaikan. Ini kita kadang-kadang Allah buat kita seronok sangat. Kita keluar beli barang Yahudi di luar sana, seronok dengan keadaan gembira. Kita keluar duit, kita membayar kepada hotel-hotel supermarket dengan keluar dengan senyum. Kita tak rasa berpuas pada apa-apa. Kita tak risau pun tentang kata anak saya nak makan ni jadi apa, isteri saya makan ada apa. Sebab minda kita sudah dikontrol oleh Yahudi. Sebab apa? Ini makan kuat sehat. Kuat sehat tubuh badan. Orang yang kuat dalam Islam bagi Rasulullah kesan kita faham. Orang yang paling kuat sekali dalam tubuh ini orangnya yang dapat menahan dan marah. Ada orang yang kuat beribadah kepada Allah. Kuat apa dia? Berfikir tentang hak-hak Allah. Itu orang kuat. Orang paling hebat sekali. Mana kita lupa. Ini kadang-kadang Allah buat. Tengok makanan kita sedih sangat-sangat. Seperti ada poster. Tadi Ustaz bawa poster. Yang tu. Sebab kemarin ke Tanjung Damai kita ada buat poster. Di sini ada poster mana tentang pakaian ni. Kadang-kadang kita seronok. Tentang pakaian kita seronok apa? Beli pakaian yang mahal. DKNY
Di KL ni pakaian yang betul-betul kalau hak ori, kita tengok kalau sehelai baju 1,800 paling murah. Paling murah banyak orang miskin makan. Yang kita bahan makanan ada daripada hak murah sampai hak mahal. Pada biskut, pada apa semua keropok semua habis. Tak ada apa. Yang ni kita punya bukan. Nak keluar dah belajar. Kita sedia apa? Kita tak sediakan lagi. Dan seterusnya sukan. Kita tak sukan, kita tak main. Orang dalam masjid, orang main sukan pun ada cara dia. Tapi di luar sana, apa yang kita dapat katakan? Apa dapat yang kita kawaikan? Kita nak awasi tentang sukan ini. Tengok pakaian ahli-ahli sukan. Main bola, apa berkaitan dengan sebab ini? Kita nak tunggu dalam kolam, kita nak swimming, kita nak renang dalam kolam. Apa pun ada yang kita kena pakai begini? Itu. Sedangkan bagi dia suruh sinar pandai tak renang? Pandai. Pandai tak menunggang kuda? Pandai. Pandai dalam peperangan? Pandai. Apa bagi dia pakai? Kita lupa. Kita lupa hamilnya kadang bukan kita di dalam masjid, kita di luar sana. Kita lupa. Ubi dia lahir dalam Februari yang Yahudi dia bukan boleh mengaku kata saya ni Yahudi, tak boleh mengaku. Dia kena nak masuk sekolah dia, muat sekolah nasional, sekolah Yahudi, dia kena buat ujian DNA dulu, ujian darah dulu. Kalau betul darah tu baru boleh masuk sekolah. Dia tak boleh sekolah ke hospital dia ke tempat kemudahan dia, ujian darah boleh. Kalau darah tak ada darah Yahudi tak boleh masuk. Ini kita kadang-kadang kita takut tentang sukan. Allahu Akbar. Kita tengok pakaian yang mahal daripada orang main golf dia macam hari ini kita ni orang agak sembahyang Jumaat ramai-ramai umat Islam sembahyang Jumaat ramai mana orang Islam nama Islam pada golf ramai mana dan ini kita harus kita kena fikir dan benda ni semua untuk dan membuat dan keuntungan untuk mereka. Adik menguntung semua orang Yahudi ni semua dia tak lepas peluang. Semua perkara dia ada untung. Dia akan dia buat sukan, buat apa semua ni dia ada jual pun. Dia bukan jual sukan, pakaian, makanan dalam sukan. Semua dia akan untuk mendapatkan keuntungan dalam perniagaannya. Dia tak akan rugi sekali. Dan seterusnya kita akan tengok. Kalau hibur dan kita dengan hiburan. Dan apa kalau kita tengok orang semua kita kena mumbai dan tahu baginda Rasulullah 12 bini belasik. Padahal 12 tu bukan kenapa baginda Rasulullah nikah dengan wanita yang tua. Kenapa nikah dengan wanita yang tak berhenti lembab seperti mana Juwairiyah dan lembab tak ada apa susah umur samanya dengan umurnya dengan sakitnya. Untuk apa? Yang nikah ramai-ramai untuk nak didik wanita-wanita kita yang ada di sini. Nak didik wanita ada umur ini 12 jenis. 12 ramai, gemuk seperti Saudah. Kalau pandai akan banyak macam Aisyah. Lembab semua macam kalau lembab bagi tahu sampai 9 kali tak ingat ada isteri kita di rumah. Betul tak? Bagi tahu dah pergi hari ni tahu bagi tahu dah. Esok bagi tahu lagi lusa bagi tahu dah. Seperti Saudah. Bagi tahu sampai 9 kali. Mulut banyak cemburu. Semua ada wanita di situ. Pada sini tak ada apa. Kita terlakukan orang Islam macam dia semua. Walau orang Islam kita Allah tak lama izinkan orang lelaki dapat 4 isteri. Betul tak? 4 isteri. Ramai wanita Islam tak boleh tegur dan tak boleh terima. Tak boleh. Macam ni, ada seorang kawan ni yang kerja agak besar juga. Dia cakap, kalau suami saya nikah, neraka mana pernah masuk? Alhamdulillah. Minta mengucap balik, kita minta kata mengucap balik nak awak. Tak boleh cakap macam ni. Awak takkan. Tak. Allah bagi kita nak pandai pada Allah, kita nak kuat pada Allah. Jadi mustahil. Tak boleh jadi. Allah bagi seperti mana barang emas hak wanita. Hak wanita. Orang lelaki boleh pakai? Tak boleh. Tak boleh. Ini pada sini penyiasat. Kita dihasut dengan otak atau berfikiran Yahudi. Kita belum mereka dengan menggunakan akal fikiran Islam yang sebenar-benar. Ini tahap kita.
Tahap kita semua. Dan seterusnya, ini minta maaf. Rokok ramai kita yang menjadikan penyokongkan rokok boleh kata keuntungan dalam rokok. Saya dulu tidak dulu dia buat apa kat kita. Saya dulu tidak dulu rokok dia tunjukkan kita, dia bagi kita isap rokok puasa rokok makanan syaitan. Sebab untuk api bajusi api, main api. Kita marah kat anak kita jangan main api, isap api. Itu dah minta maaf untuk kita nak dapat Islam yang sejati, Islam yang hakiki. Kita perlu hal ini, kita perlu pada diri kita. Dan seterusnya hiburan. Hiburan. Anak kita ramai mana sekarang ada. Anak kita ramai mana dah yang pandai sangat dengan hiburan. Internet semua. Dengan Facebook lagi, dengan internet lagi, dengan hiburan, dengan nyanyi lagi, dengan lagu lagi. Kalau dah bintang filem ada di Korea benar. Tapi baginda Rasulullah, ayah Nabi Muhammad nama apa? Tanya budak sekolah memang tak tahu jawab. Tak tahu jawab. Kita terlalu lalai sangat-sangat. Dan kadang-kadang ibu bapa nyedih dia, sedih hati, pedih hati. Anak tidur dengan hiburan. Nak tidur, buka handset, sumbat, masuk telinga, lena dengan lagu. Kalau mati masa tu, mati apa dia tu? Jawab sendiri, mati apa orang panggil? Mati apa ganti? Mati kata. Ganti apa? Kahwin. Nampak dah sini kita tengok anak-anak kita kadang-kadang sedih. Sedih sangat-sangat. Anak kita bukan lagi anak Islam. Anak kita bukan lagi yang kata betul nama Islam, agama Islam, tetapi ramai bukan lagi Islam. Kadang-kadang dengan ibu bapa minta tolong sikit tak boleh dah. Mama tolong Ustaz, mak ni kacau, mak nak tengok TV. Sayang telefon lebih pada sayang ibu bapa. Betul tak? Betul tak anak kita? Termasuk dengan anak kami lah. Yang tu pada sini alhamdulillah anak-anak tak sekolah agama, kurang sikit beban, kurang sikit nak fikir tentang yang dan telefon tak ada dalam asrama. Pada sini kita kadang-kadang anak kita masuk dalam kedai makan, ayah usaha bawa pergi makan, mak bawa pergi makan. Sementara makanan nak main, nak raih hati ibu bapa, nak hiburkan hati ibu sikit, tak ada. Main telefon, mesin dengan kawan, WhatsApp dengan sahabat, semua macam-macam kita buat. Ini laku dalam masyarakat kita. Ayah nak kata, tak boleh kata anak Allah ni kalau kata marah. Marah bila dia tak makan tak apa. Siap sikit duit kita. Tidak, ayah tak mengerti. Ayah nak zaman, ayah takut kepada anak. Mak takut kepada anak. Anak perempuan pakai baju fashion sikit, mak tak takut dah. Tak makan, takkan takut. Ini pakaian bukan pakaian Islam nak anak. Kita ada orang Islam, baru Islam. Kalau kita tak jaga, siapa nak jaga? Tak mampu sekarang. Ikut suka lah. Nak pada sini Allah Akbar. Kadang-kadang kita perkara ini, perkara yang kita takut, perkara yang kita turun, perkara yang kita kata kita tak mau, tapi kita sudi. Kita tak mau, kita sudi. Dan seterusnya ini, tadi kita katakan dengan spot ni tak masukkan. Suka kita tengok Allah Akbar. Kita tengok macam-macam yang ada di sini. Dan kita sini kita tengok mereka buat video-video atau buat fitnah tentang seks. Apa dia? Film Hollywood di setiap rumah. Rumah mana tak ada TV, tak ada Hollywood, tak ada Bollywood, orang kena idol. Landa ni, zaman dah ni. Rumah mana? Kalau tinggal Quran setengah rumah, Umi masuk, pergi cek tengok dalam 50 rumah kampung, sebuah rumah hanya mempunyai sebuah kitab Al-Quran. Majoriti dalam rumah 7 orang, Al-Quran 1 tu pun habuk dah. Tinggal habuk dah. Gurun, takut. TV setiap bilik ada, handset setiap orang ada dalam rumah. 7 orang, 7 handset. TV setiap bilik ada, tapi Al-Quran 1. Buat apa tu? Bila mak sakit nak mati, dia baru tarik Al-Quran dan nak baca. Ambil Allah sebagai pilihan yang terakhir. Takut. Sehat nak baca Yasin, buat apa sehat lagi?
nanti nak mati hospital tegak berbohong tolak dah. Kita tengok nanti kita takut semua sekarang ni menjadi macam ni. Seorang anak tak mampu lagi memberikan perkhidmatan kepada ayah dan ibu yang keadaan sebenar apabila ibu dan ayah memerlukan. Ada orang anak kita ada dalam anak kita, waria kita, orang kampung kita. Ada orang kita atau tidak, kita kena fikir padahal kita perkara yang kita takut sangat-sangat. Anak kita sayang TV, sanggup bergaduh dengan mak kerana TV tak ada. Pun ada. Sayang TV. Orang lekat dengan TV, datang TV sekarang bukan macam TV dulu. TV 1, 2, 3. Dah ni kalau TV, macam-macam. Kita tengok malam tu pergi ke rumah kawan ni, tengok duduk pakai elok tapi duduk atas pentas nyanyi. Allah Akbar wanita Islam. Hafizlah kita. Tak apa pakai tudung duduk atas pentas nyanyi. Tak apa lagi menari depan orang lelaki yang ramai. Kita tengok takut yang ni sekarang. Pada sini mereka buat video-video dia Hollywood untuk nak apa dia? Dapat keuntungan yang sangat-sangat lumayan. Sangat-sangat lumayan. Dan smoke pada rokok. Pasal sebab apa? Rokok merosakkan fikiran. Sedangkan kotak rokok di tepi tu ada tunjuk gambar budak sakit. Bila macam mana pun kalau rokok dia terus rokok tanpa merah dengan paru dia sendiri. Terusnya tanpa merah dengan anak isteri bau sejauh mana pada sini Allah pastikan anak kita takut. Yang sini Umi kena cakap sebab Allah begitu kelas dan kena cakap kepada seorang perempuan pada sini kita kena buat. Sedangkan perokok ni, kilang rokok ni yang kawan-kawan nak pada agama ni, kilang rokok tak hisap rokok. Mama Umi seorang yang Umi minta maaf bukan Umi nak tunjuk apa semua, tapi kita nak kongsi. Mama Umi seorang kilang arak. Kalau kita tengok dalam Malaysia apa ada? Singaan. Siapa biasa tengok singaan? Brandy. Kita tengok. Kita kenal tak brandy? Arab. Hennessy. Heineken. Semua nama Arab. Mama Umi seorang pengeluarkan Arab. Ada kilang di Thailand, di Bangkok. Dan dia Mama Umi datang Malaysia setiap 3 bulan untuk datang ke Genting Highland. Hantar Arab, urusan hantar Arab. Mama Umi pula Arab. Family buat kerja Arab tapi tak biasa tengok lagi siapa-siapa yang main Arab. Tapi kita ramai mainan orang Islam yang main Arab. Ramai mainan habis rosak. Habis lepas tu Arab tak minum, masuk sikit lagi pening dalam, rosak akan fikiran, bufung sikit sahaja mungkin atau bahan-bahan lagi rosakkan fikiran kita dalam rokok. Maknanya semua untuk nak rosakkan kita. Barang-barang Yahudi ni kita ingat bagus, baik untuk diri kita. Tetapi sebenar-benarnya benda ni semua tak kira ubatan, tak apa semua makanan kan. Makanan sedap dimakan tetapi cepat mati. Kita tengok KFC kan, kita pergi beli ayam KFC makan, tengok macam mana dalam dan tulang dia macam mana, mana apa, macam ayam baru ke ayam lama. Kita tengok sendiri. Kita tengok macam mana sini. Kita tengok dan hiburan. Ini Umi kata hiburan ni dia ikut keuntungan dengan menyanyi dan nak post semua dia keuntungan semua untuk sukan pun macam tu untuk nak mendapatkan keuntungannya. Mana keuntungan sepenuh-penuh ni kita tengok keuntungan yang sepenuh ke mana kat sini kita habis ni. Mari kita tengok semua, kita tak boleh lari pada ni. Kalau kita tak bergerak semua, kita tak buat semua dengan agama Islam, kita kalah di peringkat awal lagi apabila kita menjadikan hamba fikiran. Kita belum merdeka yang sebenar-benar. Kita belum bebaskan fikiran kita yang sebenar-benar. Kita belum keluar pada pokok-pokok Yahudi yang sebenar-benar. Pada sini kita kadang-kadang kita takut, kita tak mampu untuk nak atasi. Kalau seorang-seorang Umi seorang ya,
Saya tak makan bahan Yahudi sebab saya kenal. Saya tahu Yahudi dan saya met pada family Yahudi. Saya tahu rakyat Yahudi untuk nak merosakkan kita di sini ada. Pada sini kita kena berfikir semua-semua apa dia Yahudi buat dengan kita. Apa yang dia Yahudi yang merosakkan fikiran kita. Apa semua yang mereka untuk nak hasutkan fikiran kita, nak telurkan kita dalam hukum yang kita kata kita tak mampu lah. Untuk kita nak telur pada bawah ni lagi, kita tak mampu lah. Kata kita tak ada kekuatan untuk kita nak berterus kalau kita nak merujuk kepada Allah dengan keadaan kita. Dalam keadaan kita kata kita semua kita nak yang kepada Islam ni. Islam ni tak ya dan peratus lebih. Kita tengok semua kadang-kadang kita risau tengok anak-anak kita di luar sana, kita risau. Sangat-sangat risau, kita tak mampu untuk kita apa dia. Jadi kita tahu Israel tak takut kita demonstrasi, tak takut pun kita tunjuk perasaan atau kita protes apa-apa. Mereka cuma takut apabila ekonomi mereka jatuh ke jurang. Allah bukan takut sangat. Israel Yahudi dia takut semua kalau orang dia tak laku. Dia takut sebab apa? Yang kita yang tahun 2012 yang kita buat dan demonstrasi untuk tunjuk perasaan yang mereka buat bila menghinakan baginda Rasulullah, menghinakan pemimpin kita. Semua orang dalam Malaysia keluar kita berduta di Kuala Lumpur, kita pergi tunjuk perasaan. Kita semua pakai pi. Umi salah seorang yang pi, tapi Umi dalam kumpulan orang Cina. Dalam kumpulan orang Cina, pi tengok masuk dalam duta, tengok dalam duta mereka tak ada seorang yang susah hati. Orang tunjuk perasaan, baling botol, baling bakar bendera, jijak bendera, tuang macam-macam depan duta. Orang tak susah hati. Orang Yahudi dalam duta tu tak ada seorang yang susah hati. Sebab apa? Mereka tengok, orang Islam tengok akan tunjuk perasaan ramai-ramai. Kalau tak ada 100 tak ada tenaga nak makan. Tak ada 100 tak ada tenaga nak tunjuk perasaan kat kami. Lagi buat kita tunjuk perasaan jauh banyak, lagi dapat untung bagi mereka. Ini makna sini cara kita biasa kita nak kena berbuat orang ini. Jangan makan, terutama ibu-ibu sana. Kalau beli barang Allah makan, kita menjadikan pemurah sangat-sangat, terutama diri ibu sendiri, orang perempuan besar dari kita sendiri. Murah sangat-sangat. Sebab apa? Kalau pergi supermarket dia minta apa lebih bajet RM50 tak apa. Tapi kalau main masjid tak apa lalu duit hadarat dia bagi. Betul tak? Minta maaf. Betul tak? Yang ni menjadi kepada orang Islam kita, orang Melayu. Ini kadang kita takut kalau kita nak pilih dan pilih lagi duit kita bagi kepada tamu masjid. Tapi kalau kita pergi supermarket, kita pergi pasar raya, lebih RM50 tak apa orang bajet RM50 ya. Kita jadi pemurah sangat untuk musuh-musuh Allah. Tapi kita ikut semua untuk Allah. Orang minta terima, ini tak tahu sampai tak sampai bertikai pun. Sampai tak sampai apa tak tahu dia ambil buat apa, tak tahu duit. Ini kita kadang-kadang kita takut sangat-sangat. Sebab apa? Jadi kita lah sendiri, kita tengok sendiri barang Yahudi kadang-kadang kita membeli dengan keadaan seronok, gembira, pakai naik kereta pakai ramai. Ini kot barang Yahudi. Kot barang Yahudi kita tengok sini, ini cara dunia. Cara dunia, kot dia sini, kot negara dia, kot barang dia, semua ini nama orang panggil sendiri. Mana sini kot dia punya. Ada juga badan.
729 kita tengok di tepi botol, tepi plastik apa barang-barang yang kita beli tu, tengok 729 kita jangan beli. Dan kita kena pandai pula, ada satu produk lagi ada masuk dalam Malaysia menggunakan kod negara Malaysia 955. Dia akan buat sini 955. Ada juga haknya tu anak-anak syarikat Yahudi di dalam Malaysia. Hanya itu kita tengok satu persatu. Maknanya sini kadang-kadang kita takut sangat-sangat. Kata orang Yahudi ni dia buat apa ni? Buat apa kat kita dah? Sampai kita jadi orang yang kata kita lalai semua-semua, kita letih semua-semua, kita tak mau fikir. Asal dunia kurut, manusia kita dalam. Dunia kurut dia tak kuat dah. Apa pun tak kuat. Orang buat apa pun tak kuat. Asal kurut dunia. Pada sini kita kadang-kadang kita tak fikir. Ada kita tengok. Nah, ni Malaysia ni dalam kita import barang masuk. Malaysia kita semua ni bagi kepada 3 Islam ni yang kita kira 30 negara ya. 30 negara ni semua ni yang kita ada sini, ada China, ada Switzerland, Turki, India, semua ni sampai negara yang 30 Malaysia import barang Yahudi masuk dalam Malaysia iaitu kepada nombor 24 daripada 30. Tak boleh lagi. Kita tengok pula orang Malaysia kita buat perniagaan dengan orang Yahudi sekarang yang ada pada bulan ini, bulan yang lepas, bulan ini lah. Pada kita kira semua yang import barang import Malaysia pergi ke negara apa tu, ekspor kita barang, ekspor kita ke negara dengan Yahudi saja, belum dengan China, dengan mana lain-lain lagi, dengan Yahudi saja. Dia tu kepada tangga nama sebelah daripada 30 negara. Tinggi pada kita melakukan perniagaan dengan laknah. Ini perniagaan yang besar-besar seperti kita tebal, seperti apa semua orang yang ada kegunaan. Kita jatuh kepada tanggal 15 daripada 30. Kena pas-pas ada kita jatuh sampai tanggal ni dah. Mana kita kena fikir dah apa dia jadi kepada kita, apa nak jadi kepada anak cucu kita, apa semua akan jadi. Barang kita semua kita tak tahan dah. Semua dah naik, semua dah tinggi sangat dah. Barang kita tak boleh dah, tak perlu dah. Nak kata tak boleh, tak kuat dah, tak apa semua tak boleh, kita tak mampu. Dan sini kita akan tengok pula barang yang ni. Ini syarikat besar ni, nak tengok ni syarikat besar. Di sini anak-anak dia. InsyaAllah kalau muslimat sebenarnya hari raya dia akan bagi kepada muslimat di dalam orang-orang Yahudi. Semua ni semua syarikat besar. Syarikat yang besar-besar dia semua ni keuntungan ke mana? Masuk dalam syarikat Yahudi. Kita bagi bid kita dekat orang. Seorang suami bagi bid kepada isteri, ikut sebab isteri nak buat apa? Betul tak? Apabila kita bagi bid kepada Yahudi, ikut sebab dia buat apa? Dia nak bisnakan, dia buat kita, kan dia nak buat pedang, kan dia nak buat apa, kan dia nak ajaran kita. Ikut sebab dia ada bid. Masih kita tengok semua ini barang dia. Masih jangan kita takut barang dia ada jadi macam ni. Tahap yang bahaya, tahap yang sangat kita turunkan sangat. Kita tengok banyak dia akan bagi barang-barang. Pada sini apa dia? Makanan, pakaian, ubatan, alat kecantikan daripada kepala sampai ke kaki, dan pakaian yang hebat-hebat, yang mahal semua, yang makanan semua yang hebat-hebat. Kita tengok Allah Akbar. Ini semua yang semata-mata untuk nak carikan keuntungan dan kekayaan kepada mereka. Sebab apa mereka buat? Sebab apa mereka sediakan hari ini? Mereka ada hasrat. Mereka ada hasrat dan mereka akan buat kepada kita ni semua orang Islam sampai ke ketahusan, sampai hari yang kita dajal juga tak pada. Sebab kita tengok sekali lagi kita
Kita tengok sekali lagi orang Islam kita akan terkesan sebab orang Yahudi sudah bersedia. Orang Yahudi kita dia sudah bersedia. Sedia apa? Sedia untuk nak temui hari Dajjal keluar. Sebab hari Dajjal keluar dan kita tahu kita ngaji 3 tahun sebelum Dajjal keluar kita akan hadapi dengan kemarau yang teruk, kita hadapi dengan kehasutan dengan ayat yang datang semua mati. Di sini kita padahal kita sedia apa? Anak kita semua pandai apa? Pandai main sel, pandai main Facebook, pandai main internet. Tapi mereka sudah sediakan ini yang disediakan yang cukup berat, cukup teruk untuk kita tengok apa kita nak buat. Apa kita nak buat di sini. Bila kita kata apa yang kita nak buat, kita kena tahu. Kita kena sedia anak kita tahap mana yang kita kata. Sekarang ni setengah ibu-ibu tak mampu nak korang. Sebab apa? Ini Imam Mahdi ada belum? Jahil Imam Mahdi semua lepas ni kita nak insya-Allah kita nak tengok. Tapi kita nak tengok Yahudi buat apa sekarang ni. Kita buat apa? Ini Yahudi. Dan bila kita tengok itu dia Yahudi. Jadi ini lapang dia. Nama Yahudi dia kita tengok dalam klip. Kalau mereka berada. Jadi nama dia sini Ibrahim. Lepas tu kita masuk tentang hadis atau ayat-ayat Quran lagi. Ini buka kafarah kafir. Kita buka kafarah kafir ini Dajjal. Esok kali buka macam ni, orang macam ni, ada kafarah di sini. Kita nak buat apa? Nabi kita buat apa? Takbir 3 kali Allah Akbar dan mudah muka dia, jangan nanti. Lepas mudah kena lari. Itu. Ini dalam berita dia semua ada dalam orang dan bangunan Yahudi dalam Malaysia pun sudah ada. Kita jangan ingat jauh lagi, tak jauh dah. Kita hidup dah 30 tahun, 40 tahun pun sekejap sahaja. Tambah lah. Ini pakaian orang Yahudi yang dan mereka akan pakai pakaian ni. Mereka akan lakukan tumpah darah. Maknanya bunuh manusia untuk sembah kepada jin-jin, sembah kepada Dajjal. Ini pakaian mereka. Kita tengok. Bila habis pakaian ada lagi di sini. Apa dia buat? Ini bangunan. Ini tentang sejarah Dajjal akan keluar. Habis Dajjal keluar. Ini sampai pukul berapa ni? Kena beritahu Pak Minah sebab saya tak ada berhenti dia apa? Berita dah nak sampai pokok lalu jam jadi kita terang lagi lepas ini kita terang cuma kita nak tengok orang Yahudi sudah ini 70,000 orang Yahudi dan baru buat pesta orang ni di Iran. Yang ni kita macam kata lagi lepas kita tengok satu mereka sudah siap dah. Dalam zaman yang sangat-sangat canggih ini, mereka buat apa kat kita? Ini sungai yang Dajjal akan keluar. Jadi, 3 jauh. Dah siap sedia habis pedang buat dah semua dah pedang dibunuh dah untuk sebelah kita diam lagi, kita tak fikir apa lagi, kita jauh pergi mana sini kita akan kena anak cucu dan mungkin kita mati dulu tapi anak cucu kita zuriat kita mesti tahu untuk mereka kita ini Yusuf Nabi macam yang banyak sangat menentang Yahudi yang sangat-sangat nak dalam perjuangan buat semuanya ni mana sih? Ini siapa dia? Tengok sendiri dan jawab sendiri. Minta mau jawab. Yang kita sangat-sangat kata apa dia mereka buat, apa mereka lakukan. Itu ini apa dia lucu sikit.
Mungkin kita tengok dulu, tapi yang sebenar-benarnya ini adalah keadilan. Kadang-kadang kita tengok benda-benda ni kita menjadi takut kurun, takut untuk kita nak terpenuhi, dan kita sediakah yang di depan Allah. Kita ada jawapan kita apabila kita masuk dalam kubur. Kita sediakah ada jawapan kita dan pegangan kita yang sejuk untuk berjalan kita yang jauh apabila kita nak terpenuhi. Kita tengok di sini, kita tengok ini dah ada apa. Sini kita tengok lagi. Boleh kan? Nak sambung lagi kan? Boleh. Nak berhenti ya? Tak sikit lagi lah. Jadi kita tengok perjuangan kita di Gaza, di Bosnia. Kita tengok orang Islam berjuang sungguh-sungguh untuk Islam, berjuang sanggup kurma. Satu hari kurma hanya 3 biji sahaja makan dalam perjuangan. Mana sini di sini dakyah Yahudi untuk menguatkan keuntungan untuk dia lagi. Kita tengok dalam bulan Ramadan yang lepas. Ayat ni dulunya kita tengok kita ada di sini. Dulu pertama Salat yang pertama semua di Palestin. Dan tahun yang sama 1947 mereka berancang untuk nak pecahkan tanah Palestin sampai jadi senegal ini. Dan tahun 1949 dan 1960 sampai tinggal sikit habislah tanah orang kita, orang ambil. Pada sini kita tak ada tanah, kita tinggal sikit. Sekarang ni tanah di Gaza kita ni mana? Gaza kita ni dah ni luas negeri baling saja. Besar baling tu hanya mana buku ni tu ya. Yang tu yang orang Islam ada. Yang tu yang Islam tu bagi. Hari semua Israel, Yahudi, nak buah habis. Kita tak ada apa lah. Maknanya habis kita dan kita tak pasal dia. Tak orang ambil sana. Orang tak plan di Malaysia ni kecil ya. Tapi kita nak tahu kawan kita sesama Islam, bila orang kata cubit bawah sebelah kanan, kita sakit tak?
Bibir sebelah kanan, sebelah kiri pun rasa sakit. Jadi kita akan rang pada sikit juga untuk nak apa dalam kebanyakan dalam komputer. Bayangkan kalau rumah kita kena macam ni, anak isteri kita hadapi macam ni, siang malam 24 jam, 2 hari 48 jam tanpa henti-henti. Cepat mereka serang sepi antara darat, udara, laut, semua kita kena. Mana kita semua tapi kita tak dekat di sini. Tengok apa jadi. Rumah pun tak ada, pok tak ada. Kalau di sana orang tanya kata anak budak ni tak main sekolah, kalau cikgu kata budak ni main sekolah, cikgu tak tanya, hantar orang mati ya. Mana sini kena tahu semua kata ini mati ya budak ni, tak main sekolah lah. Ini perjuangan Islam. Ini umi tak buat ni lah, umi tak buat ni, umi nak cuba buat tayangan kan. Nak tunjuk dia satu. Perjuangan Islam. Dia orang pada buat kongsi dari sana, buat dengan bahan-bahan ni, bahan belajar, bahan pokok-pokok saja kita tengok di sini. Terkejut dengan asal-asal yang nanti ramai semua.
ساعة عددا، لكن أقول أنه هناك مجموعات يعني تتبادل الأدوار نظرا للمعيشة. نحكي عن 10 كلمات، لا نحكي عن 10 نحكي عن ثلثية وقوة تحت الأرض. نعم، في صعوبات شديدة في التنفس، صعوبات في العالم، جهد كبير من الشباب، لكن كما قلت لك الهدف أسمى من كل كتاب وجهد الإنسان شيء. في حرب مخابراتية من الدرجة الأولى تدور رهاها تحت الأرض كما فوق الأرض، وفيما أسموه بنفق 5 نجوم في إشارة لبداية الأنفاق السابقة رغم نتائجها المؤثرة. ترى هل خسرت إسرائيل صراع الأكمدة في مواجهة وحدة كفحم الإرهاب التابعة لكتائب قسام؟ هذا النفق عمليته موجودة في ماسورة السلاح وجاهزة للتنفيذ خلال بضعة أيام كحد أعلى، فمتى وكيف وإلى أين وكم ستوقع من الخسائر الإسرائيلية؟ حتى نتفق على كل الاحتياطات التي ينفع طبعا نصل إليه في العقيدة ونفعل فأنا يجب أن يفعل على أنا سأصل Kalau kita tengok ini tentang perjuangan. Pada sini kita tengok teknik Yahudi yang berlaku kepada kita, Yahudi yang buat kepada kita dan yang merosakkan kita, merosakkan anak kita, merosakkan isteri kita, merosakkan rumah tangga kita. Umi ada banyak lagi tapi mungkin masa tak mengizinkan kita untuk tunjuk. Tapi sini Umi nak tanya satu soalan, kita balik, kita fikir sendiri dan kita buat jawapan kita sendiri. Kenapa kita tak boleh boikot orang Yahudi? Kenapa kita tak boleh boikot barang Yahudi? Apa masalah dia? Satu. Lepas tu, yang kedua, permintaan Umi semua boikotlah barang Yahudi. Boikotlah barang Yahudi seboleh-boleh sejauh mana kita tahu itu produk Yahudi. Kita tahu, boikot semua kita, pagi kita, ajak anak kita, isteri kita, jiran kita, kawan kita, rakan kita, semua yang untuk boikot barang Yahudi. Sebab apa? Sebab kita memberi duit kepada mereka. Tambah kalau duit kita bagi duit ke orang ikut suka orang nak buat kat kita. Pada sini kita akan buat semua boikot orang sudut. Sebab kita seorang kita orang Islam. Tentang kita boikot orang Yahudi adalah maruah Islam. Dan pesan Umi yang terakhir, seandainya manusia sama manusia, tak salah di sisi Allah, Umi akan sujud kepada tuan-tuan dan puan-puan sini untuk boikotlah barang Yahudi. Itu sahaja yang Umi akhirkan. Dan Umi akan sujud kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk boikot barang Yahudi. Berhentilah makan barang Yahudi, sebab ancaman sampai ke anak cucu kita, rosaknya anak cucu kita, rosaknya diri kita sendiri kerana ada buah-buah nak tumpah ini. Mari sini kita buat semua, kita marilah kita tolaklah barang Yahudi, tak makan barang Yahudi. Kita tak jadi apa-apa. Umi pada mula masuk Islam tahun 98, Umi tak makan barang Yahudi, tak jadi apa-apa. Sampai anak injection pun tak ada. Kadang anak Umi tak ada injection, lalu Umi tak ada injection, tak ada apa semua. Tak ambil, tolak semua sebab tahu kita ngerti apa dia dayah Yahudi untuk nak tipu kita, nak hapuskan kita. Sebab mereka tak takut orang Islam. Kalau orang Islam nak pergi dan Mekah, mereka sediakan untuk terbang. Nak makanan sedap, mereka sediakan bagi. Kesenangan, kemewahan, orang Yahudi sediakan bagi. Paling orang Yahudi takut apabila hukum Allah melaksanakan dan bumi ini. Nah, itu saja Umi. Ingat pesan Umi yang terakhir, boikot barang Yahudi. Kalau boleh, Umi akan ketuk setiap rumah orang Islam yang ada atas muka bumi ini untuk ajakkan kata boikot orang Yahudi. Tolaklah Yahudi semua-semua. Nanti
daripada umi wa abah